dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Sabtu 23 Januari 2021 bersama saya Ismail Anan dan saya Azul Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Malaysia catat kes sembuh dan baharu COVID-19 tertinggi hari ini. Operasi premis makanan sehingga 10 malam melegakan pelbagai pihak. Keputusan melanjutkan operasi premis makanan bermula semalam melegakan pelbagai pihak baik peniaga mahupun pembeli. Pada masa yang sama, kitaran ekonomi juga dapat berjalan dengan baik kerana ia turut memberi peluang kepada golongan penghantar makanan untuk menjana pendapatan ketika berdepan situasi yang mencabar ketika ini. Ikuti tinjauan wartawan Ikhwan Samsudin. Rungutan orang ramai baru-baru ini telah pun didengari dan pihak kerajaan telah melanjutkan masa operasi kedai makan dan juga khidmat penghantaran dan ini telah melegakan ramai pihak. Penghantar makanan rata-rata menyambut baik lanjutan masa tersebut. Sangat baguslah sebenarnya. Sebab sebelum ni waktu dia buat sampai pukul 8 saja. Kita orang sebagai rider Foodpanda, tak kisah Grab ke, kita orang kesuntukan masa untuk mengejar order. Bagi saya, dia dapat menambah pendapatan saya dalam macam saya buat Grab, so dia dapat bagi order lebih dan bagi lebih banyak peluang lah. Lanjutan masa tersebut turut memberi kelegaan terutama kepada mereka yang pulang lewat dari pejabat. Kalau bagi saya lagi senang lah sebab kalau pukul 8 tu agak rushing. Macam kalau balik kerja nak order makanan pun dah tak sempat dah. So dia sampai pukul 10 okey lah. Memang memudahkan lah. Memang kalau orang lain pun mesti okey lah kan. Sampai pukul 10 okey lah. Walaupun tak boleh nak lepak. Dalam pada itu, masa yang diperuntuk membolehkan peniaga mengatur semula operasi dan jualan mereka mengikut jangka masa yang ditetapkan. Semuanya mengucapkan terima kasih dan menyanjung tinggilah usaha kerajaan ini yang membantu ekonomi kita juga, kami juga, dan kami juga berharap sangat-sangatlah kalau boleh MKN, KKM dapat mempertimbangkan juga agar dapatlah kiranya dibenarkan untuk makan dine-in paling-paling tidak untuk 2 orang 1 meja. Rata-rata lapisan masyarakat menyambut baik lanjutan masa operasi bagi premis makanan. Adalah diharap pematuhan SOP dalam menjalankan urusan terus dikekalkan. Ikhwan Samsudin, Berita RTM. Di Perlis, golongan peniaga turut berharap walaupun PKP dilaksanakan, aktiviti perniagaan terus dibenarkan beroperasi dengan pematuhan SOP yang ketat. Alhamdulillah lah kan, dia masih bagi meniaga lagi. Buat masalah ni, boleh jugalah cari rezeki lah. Kira kalau kata orang tu slow lah sikit kan lah ni, tapi boleh juga menjual lah ni. Sebelum ni macam mana? Kalau kata sebelum ni okey lah menjual ni, kira orang boleh duduk makan apa semua kan. Tapi lah ni untuk bungkus saja tu jadi nampak kurang lah sikit lah ni. Tapi masih lagi boleh niaga lagi lah. Untuk peniaga macam saya ni, at least kita orang bersyukur sebab still kedai boleh buka dan berniaga macam biasa, cuma take away. So pada kita orang selagi dapat beroperasi walaupun tak boleh makan kat kedai, alhamdulillah bersyukurlah. Terima kasih juga walaupun PKP kali ni kita still dapat pendapatan. Itu sebenarnya yang kita nak pun. Masa PKP ni kedai makan ni kira kuranglah sikit, tapi bagi saya pendapat saya
terpaksa lah buat macam ni kan. Lepas tu punya kira niaga ni terjejak lah sikit, tapi macam mana pun customer saya yang tetap tu adalah juga. Lepas tu nak minta lah jangan lanjutkan lagi lah. Walaupun hanya penjualan makanan secara bawa pulang, pandu lalu atau penghantaran dibenarkan, peniaga masih mampu menjana pendapatan harian bagi menampung kos perbelanjaan. Tinjauan di Melaka pula, rata-rata penghantar makanan berpuas hati dengan pelanjutan berkenaan. Kata mereka, ia memberi peluang menambah pendapatan yang mula berkurang sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Alhamdulillah lah, semenjak Perdana Menteri umumkan untuk buka kedai makan sampai pukul 10 ni, order tu ada naik sikit dan saya pun rasa macam bersyukur lah sebab buka sampai pukul 10 sebab time malam mesti kan penduduk mesti nak cari makan kat luar kan. Alhamdulillah untuk yang kalau Perdana Menteri buka sampai pukul 10 ni ada order, maknanya bertambahlah order tu daripada kalau dibandingkan daripada dia buka daripada pukul 7 pagi sampai pukul 7 malam tu. Itu ada slow sikit, tapi starting daripada dia buka sampai pukul 10 ni order kita orang makin bertambah. Alhamdulillah, itu je lah. Pada rider mendatangkan manfaat lah sebab ramai rider order untuk Grab ni banyak waktu malam. Start pukul 7 lepas maghrib tu memang order banyak. So bila dia start buat sampai pukul 10 tu mendatangkan banyak manfaat lah untuk rider. Dia lagi menambah untuk pendapatan orang untuk rider ni dah sampai pukul 10 sebab bungkus pun sampai pukul 8 time tu order tak banyak. Lepas pukul 10 ni alhamdulillah order makin banyak dapat. Kiranya kita punya pendapatan lagi lebih sikit lah pada tutup pukul 8 ni. Berikut situasi semasa COVID-19. 4,313 kes sembuh paling tinggi direkodkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 137,019 kes. Kes baharu juga mencatat rekod tertinggi 4,275 menjadikan jumlah kumulatif kes positif 180,455. Selangor catat kes baharu tertinggi 1,421. Berikut merupakan data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Sementara itu, 12 kluster baharu dikenal pasti hari ini dengan 8 daripadanya adalah berkaitan tempat kerja. 3 kluster baharu berkaitan tempat kerja di Johor ialah kluster Jalan Timah 2, kluster Persiaran Tanjung dan kluster Jalan Canggih. 2 kluster baharu lagi melibatkan negeri Sabah iaitu kluster Kilang Setapak dan kluster Kampung Bomba Balai. Kluster baharu di Selangor ialah kluster Tapak Bina Lebuh Puteri. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pula ialah kluster Tapak Bina Jalan Wangsa. Manakala kluster baharu di Melaka ialah kluster Tapak Bina Bali Residence. Bagi kluster komuniti, kluster keagamaan dan kluster pusat tahanan pula masing-masing dikesan di Terengganu iaitu kluster Kampung Guntung Luar, kluster Kampung Bukit Biah dan kluster Tembok Sungai Udang. Sarawak sedang berusaha untuk meminimumkan risiko jangkitan kes import COVID-19 yang masuk ke dalam negeri itu. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Unggah Embas, antara keputusan yang diambil ialah mengurangkan jumlah penerbangan masuk. Jelasnya, pendekatan lain yang diambil termasuk tidak membenarkan kuarantin di rumah. Ini berikutan kes penularan COVID-19 yang tinggi di Sibu dan Miri, serta melaksanakan op jala dan op sapu bagi mencari dan menahan parti.
Parti yang ditahan dalam kedua-dua operasi itu akan menjalani saringan COVID-19 sebelum diserahkan kepada Jabatan Imigresen. Langkah itu diambil bagi mengurangkan risiko parti membawa masuk COVID-19 ke Sarawak. Beliau berkata JPBN juga mengeluarkan maklumat lokasi-lokasi awam yang dikenal pasti mempunyai kes positif adalah bagi menyedarkan masyarakat sekaligus menggalakkan mereka tampil membuat saringan COVID-19 sekiranya melawat lokasi-lokasi terlibat. Datuk Amar Douglas Unggah menyatakan demikian ketika memantau penguatkuasaan prosedur operasi standard di Pasar dan Medan Selera Bandar Riau di Kota Semerahan. Sementara itu, kemudahan fasiliti untuk pesakit COVID-19 di Kelantan hanya mampu bertahan sehingga 2 bulan akan datang. Pengarah Kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein memaklumkan ketetapan itu berdasarkan jumlah semasa pesakit ketika ini yang mencatat kadar peningkatan setiap hari dengan 3 angka. Walau bagaimanapun, pihaknya dengan kerjasama kerajaan negeri turut mengenal pasti beberapa lokasi lain untuk membuka pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC bagi menempatkan pesakit-pesakit berisiko rendah. Yang kategori 1 dan 2 yang tidak mempunyai risiko, kita telah boleh dikarantinkan di rumah. Kita hanya fokus mereka yang berisiko di hospital. Jadi sudah strategi kita untuk memastikan fasiliti kita cukup untuk menangani kes-kes COVID. Dan sebab itu juga PKRC kita wujudkan untuk memastikan mereka yang perlu untuk dikarantin di tempat-tempat ini kita adakan di sini. Dan dari segi keperluan, memanglah kita telah mengenal pasti beberapa dewan selain daripada yang kita ada sekarang di Jubilee Perak dan juga di Putih ini, kita juga telah mengenal pasti beberapa tempatlah sekiranya perlu untuk kita buka sebagai PKRC. Menurut Datuk Dr. Zaini, sehingga kini terdapat 257 pesakit yang ditempatkan di PKRC seluruh Kelantan atau 54.7% daripada kapasiti sedia ada. Ini termasuk Dewan Sivik Gua Musang, Kolej Jururawat Kota Baru, Dewan Jubilee Perak Kota Baru dan terbaru 20 pesakit di PKRC Pusat Tarbiyah Islamiah Kelantan Putih di Pengkalan Cepa. Manakala 145 lagi pesakit yang tidak berisiko dikuarantin di rumah setelah dinilai di Pusat Penilaian CAC COVID-19 yang dibuka di setiap daerah di seluruh Kelantan. Beliau ditemui pada Majlis Sumbangan Yayasan Dakwah Islamiah Yadim, Gabungan NGO Hadapan dan Misi Kembara Dakwah menerusi program tautan kasih PKRC Kelantan Musaadah COVID-19 di PKRC Putih. Sumbangan disampaikan ahli Lembaga Pemegang Amanah Yadim merangkap Adun Cempaka Ahmad Fafan Mahmud. Masih lagi di Kelantan, 5 kawasan rekreasi dan pelancongan ditutup sementara kepada orang ramai di daerah Pasir Putih dalam usaha kerajaan memutuskan penularan COVID-19. Ia membabitkan Pantai Bisikan Bayu, Pantai Tok Bali, Pantai Dalam Ru, Jeram Pasu dan Jeram Mengaji. Menurut Timbalan Ketua Jajahan Pasir Putih Muhammad Kamarul Zaman Abdul Wahab, penutupan itu selari dengan keputusan kerajaan melaksanakan PKP sehingga 4 Februari. Di Pasir Putih memang tidak boleh dibuka pusat peranginan dan notis-notis penutupan itu telah dibuat. Kalau yang macam premis yang kita tengok macam di Pasir Putih tadi pun untuk Aman Bali dan sebagainya itu telah dibuat notis sendiri dan juga pihak PBT pun telah meletakkan banner-banner pasal penutupan pusat-pusat peranginan di Pasir Putih lah. Beliau mengetuai operasi rondaan bersepadu di kawasan rekreasi tumpuan masyarakat di sekitar Pasir Putih. Rondaan itu bagi memantau dan menasihati orang ramai supaya patuh kepada SOP ditetapkan. 3 lokasi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD di Johor dan Negeri Sembilan ditamatkan hari ini dan esok. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia membabitkan Pusat Koreksional Johor Bahru dan kuartus kaki tangan Asrama Pekerja Westlight 1 dan 2 di Senai Johor serta penjara Jelebu dan kuartus kaki tangan Negeri Sembilan. Jelasnya PKPD di Asrama Pekerja Westlight 1 dan Westlight 2 di Senai ditamatkan lebih awal hari ini daripada yang dijadualkan pada Jumaat depan. Pelaporan kes positif di lokaliti ini menunjukkan tren penurunan serta tiada lagi sampel menunggu keputusan.
bagi 2 lagi PKPD iaitu Asrama Pekerja Westlight 1 dan 2 di Senai serta Penjara Jelebu dan kuartus kaki tangan Penjara Jelebu Negeri Sembilan. Ia akan ditamatkan esok mengikut jadual. Walau bagaimanapun, atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, kerajaan bersetuju menamatkan PKPD di Penjara Jelebu dan di kuartus kaki tangan Penjara Jelebu Negeri Sembilan esok, kecuali di blok transit iaitu blok muhasabah yang dilanjutkan lagi bermula 25 Januari hingga 7 Februari depan. Sementara itu, seramai 504 individu ditahan atas kesalahan ingkar arahan PKP semalam. 494 individu di kompaun manakala 10 lagi individu di remand. Kesalahan tertinggi tidak memakai pelitup muka sebanyak 145 kes. Diikuti gagal menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan sebanyak 92 kes. Manakala tiada penjarakan fizikal sebanyak 77 kes, rentas daerah atau negeri tanpa kebenaran 60 kes, premis beroperasi lebih masa atau tanpa kebenaran 37 kes serta lain-lain kesalahan 93 kes. Dalam operasi benteng semalam pula, 41 orang pendatang asing tanpa izin ditahan, 2 buah bot atau kapal serta 3 buah kenderaan darat dirampas. Turut dikesan 155 bot atau kapal berada di perairan negara melalui 5 aktiviti penglihatan. Polis Kedah memberi amaran agar tidak sesekali menggunakan surat kebenaran lama termasuk surat yang telah diubah suai untuk melakukan pergerakan rentas negeri atau daerah. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Ahmad Syukri Mat Akhir berkata, walaupun belum ada kes direkodkan di kawasan itu setakat ini, namun amaran awal tersebut bagi mencegah sebarang tindakan sedemikian. Itulah saya nak peringatkan masyarakat supaya tidak mencuba untuk mengambui mata pihak-pihak berkuasa yang menjalankan sekatan jalan raya dan sebagainya. Kita tidak akan teragak-agak bagi mereka yang menggunakan surat-surat kebenaran lama ni, recycle balik, kita akan ambil tindakan di bawah kanun keseksaan dan sebagainya. Beliau melakukan pemeriksaan dan pemantauan di Jeti Feri Kuala Kedah bagi memastikan SOP dipatuhi. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, pihaknya telah mengeluarkan sebanyak 8 kompaun. Pembantu pegawai perubatan cedera selepas motosikal ditunggangnya merempuh tembok konkrit PKP. Untuk laporan penuh, teruskan bersama Berita Perdana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej gemar radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan juga mendung bagi hampir kesemua negeri-negeri di sekitar Semenanjung untuk hari ini. Keadaan hujan hanya dilihat berlaku di 1-2 tempat di sekitar Lembah Kelang dan juga di sekitar utara Semenanjung ini yang dijangka akan reda dalam tempoh 1 sehingga 2 jam daripada sekarang. Seterusnya kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Dilihat keadaan cuaca yang berbeza bagi negeri Sabah apabila cuaca hujan dan ribut petir berlaku bagi hampir kesemua bahagian di negeri berkenaan kecuali di sekitar bahagian Kudat dan juga Tawau. Dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangka akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi negeri Sarawak pula, hujan dan ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian-bahagian di sekitar pedalaman negeri berkenaan yang juga dijangka akan berterusan sehingga ke lewat malam. Selain itu, amaran angin kencang dan laut bergelora juga masih lagi berkuat kuasa bagi kawasan perairan di sekitar Laut Cina Selatan. Bagi kategori kedua adalah untuk kawasan yang bertanda jingga dan kategori pertama bagi kawasan yang bertanda kuning. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
kita bersua kembali. Kenaikan harga minyak masak tidak bersubsidi dipengaruhi oleh harga minyak sawit mentah CPO yang meningkat sejak Ogos tahun lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, harga CPO dilaporkan memuncak melebihi RM3,000 per tan metrik pada Disember tahun lepas, menyebabkan pihaknya menerima banyak rungutan mengenai kenaikan harga minyak masak tidak bersubsidi. Harga minyak masak tidak bersubsidi bergantung kepada CPO dan harga CPO pula ditentukan berdasarkan permintaan dan bekalan. Ia sekaligus memberikan tekanan kepada harga dalam pasaran tempatan kecuali harga minyak masak disubsidi oleh kerajaan yang tetap dijual pada harga RM2.50. Datuk Seri Alexander berkata demikian dalam satu kenyataan mengulas situasi harga minyak masak yang menunjukkan peningkatan ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Sejak Jun tahun lepas, Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB melaporkan trend harga minyak sawit mentah di pasaran dunia telah meningkat setiap bulan disebabkan oleh beberapa faktor iaitu peningkatan permintaan antarabangsa terhadap minyak sawit mentah dan yang telah diproses. Dalam pada itu, beliau turut menjelaskan pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi membantu rakyat untuk mendapatkan bekalan minyak masak pada harga yang stabil. Antaranya bekalan minyak masak bersubsidi pada harga RM2.50 bagi setiap kilogram. Minyak masak bersubsidi dijual di pasaran dalam bentuk pak polybag plastik. Sementara itu, Kementerian Pendidikan KPM sentiasa berusaha untuk terus memperkasa TV pendidikan dengan pendekatan yang bersesuaian. TV pendidikan yang kini bersiaran di 3 saluran iaitu TV OK di RTM, Astro dan NTV7 bersiaran selama 9 jam sehari. Menghargai pandangan dan saranan pelbagai pihak berkaitan TV pendidikan, Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin berkata, KPM mewujudkan kembali TV pendidikan pada 6 April 2020 sejurus pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pertama pada 18 Mac tahun sama. KPM telah mewujudkan semula TV pendidikan konvensional bagi membantu murid yang tidak mempunyai akses internet atau peranti yang sesuai untuk mengikuti kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR. Pada masa ini, TV pendidikan bersiaran selama 9 jam sehari iaitu 2 jam di TV OK, 4 jam di Astro Tutor TV dan 3 jam di NTV7. Dr. Muhammad Razi dalam Facebook rasmi beliau berkata, jumlah masa siaran tersebut belum untuk mencukupi. TV pendidikan yang mula bersiaran di televisyen konvensional pada 1972 telah menggunakan kaedah secara dalam talian melalui EduWeb TV pada 1 Mac 2008 dan tidak lagi disiarkan di saluran televisyen konvensional bermula 1 Januari 2009. Peranan guru juga adalah penting bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR mencapai matlamatnya. Bagi golongan pendidik, mereka mengakui perlunya mempelbagaikan kaedah pengajaran supaya pelajar dapat akses pendidikan seperti secara konvensional. Kaedah itu termasuklah mencari alternatif bagi pelajar yang tidak mempunyai peranti atau capaian internet. Kemungkinan cikgu boleh suggestkan kepada ibu bapa buku apa yang nak guna supaya diorang boleh buat latihan dan rujukan ataupun kertas-kertas kerja. Cikgu print siap-siap, buatkan satu buku, lepas tu fotokopi dan kemungkinan boleh post kepada pelajar-pelajar yang ada di sana. But this is impossible kalau kelas itu terlalu besar lah. For me, I think that I give my students work. I bagi tugasan yang diorang boleh buat kajian sendiri di rumah. Selain itu, merakam video pembelajaran dan berkongsi kepada pelajar menjadi pilihan guru kerana para pelajar masih boleh akses kepada video berkenaan ketika di luar talian. Saya akan merakamkan video, teori dan praktikal bagaimana saya mengajar tu di mana para pelajar dapat mengikuti pembelajaran saya secara offline. Mana kata dia tak perlu berada depan straight online, tapi dia perlu melihat saya punya Facebook ataupun melihat saya punya Telegram. Dekat situ saya kongsikan video-video saya dan juga soalan-soalan berkaitan.
Dalam hal ini, bukan guru sahaja yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan PDPR. Namun kerjasama daripada ibu bapa juga amat diperlukan bagi menjayakannya. Pelajar tersebut untuk datang ke sekolah mengambil lembaran kerja ataupun latihan, contohnya pada setiap hari Isnin ataupun pada setiap hari Selasa, supaya murid-murid ini tidak ketinggalan. Okey, saya juga mengambil langkah untuk sharekan latihan melalui email ibu bapa bagi parents yang tidak berkesempatan untuk datang ke sekolah. Okay, mostly parents di mana anak-anaknya bersekolah di asrama. Sesi pembelajaran dua hala juga amat penting bagi membolehkan guru dan pelajar dapat berinteraksi supaya PDPR menjadi lebih menarik. Dua penjenayah ditangkap orang ramai selepas melakukan samun ke atas sebuah kereta yang sedang berbaris di sekatan jalan raya berhampiran Plaza Tol Gombak arah Bentong semalam. Dalam kejadian kira-kira 10 minit pagi itu, dua suspek yang menaiki sebuah motosikal memecahkan cermin bahagian penumpang hadapan kereta yang dipandu oleh seorang wanita dan melarikan beg tangan mangsa. Kejadian itu disedari pemandu lori di sebelah kereta mangsa yang kemudian membunyikan hon sebelum beberapa pemandu lain turut membunyikan hon masing-masing. Suspek panik dan cuba melarikan diri, namun seorang pemandu lori lain bertindak pantas membuka pintu lorinya menyebabkan motosikal suspek terjatuh. Ketua Polis Daerah Gombak ACP Arifai Tarawi berkata pemandu lori terbabit dengan dibantu beberapa orang awam berjaya menangkap kedua-dua suspek. Kedua-duanya kemudian diserahkan kepada anggota polis yang bertugas di sekatan jalan raya. Pemeriksaan mendapati suspek melarikan beg tangan mangsa yang mengandungi pelbagai dokumen peribadi dan wang tunai RM90. Dengan penangkapan dua suspek berkenaan, polis berjaya menyelesaikan 4 kes samun di daerah Gombak dan di Kuala Lumpur. Manakala seorang pembantu pegawai perubatan Hospital Sultan Abdul Halim cedera di lutut selepas motosikal ditunggangnya merempuh tembok konkrit penghadang jalan di sempadan daerah Kuala Muda Baling awal pagi tadi. Kejadian berlaku ketika mangsa melalui jalan Kuala Lesong Bukit Selambau di Kuala Ketil yang ditutup akibat perintah kawalan pergerakan. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Azli Abu Shah berkata mangsa berusia 43 tahun dalam perjalanan dari arah Felda Teloi kanan ke Sungai Petani. Ketika tiba di lokasi kejadian, mangsa dipercayai tidak sempat membrek kerana jarak terlalu dekat. Dan akibat rumpuhan itu, mangsa cedera dan retak tempurung lututnya. Keadaan di lokasi ketika kejadian juga gelap tanpa lampu jalan. ACP Azli berkata tinjauan di lokasi kejadian mendapati terdapat papan tanda amaran awas dan jalan ditutup yang diletakkan sepanjang 1 km dari jarak penutupan jalan. Selain itu, terdapat lagi 5 papan tanda awas di sepanjang jalan sebelum jambatan yang ditutup. Siasatan juga mendapati mangsa mengakui lalai walaupun menyedari wujud penghadang jalan tersebut. Mangsa kemudian dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan lanjut. 18 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam 3 serbuan Brigade ke-7 Infanteri 7 Brigade hari ini. Kesemua parti berusia antara 28 hingga 51 tahun itu ditahan ketika cuba memasuki negara ini melalui Teluk Ramunia di Kota Tinggi Johor. Markas Divisyen Ketiga Infanteri Malaysia menerusi satu kenyataan berkata serbuan pertama pada pukul 2.15 pagi berjaya menahan 8 individu yang sedang bersembunyi di kawasan pantai itu. Manakala seorang lagi ditahan pada pukul 7 pagi dan baki 9 parti diberkas pada pukul 10.50 pagi di lokasi berhampiran. Tangkapan melibatkan 5 lelaki dan 13 orang wanita. Semua yang ditahan dibawa menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum diserahkan kepada Jabatan Imigresen untuk tindakan lanjut. Pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam,
Sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Diteruskan dengan laporan ekonomi. Unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia antara 6.5 hingga 7.5% boleh dicapai. Ini memandangkan 5 sektor utama ekonomi negara iaitu pembuatan, perladangan, pembinaan, perkhidmatan dan pemborongan serta perusahaan kecil sederhana PKS masih beroperasi. Selain itu, jangkaan perbelanjaan lebih RM2 bilion bagi pembelian vaksin COVID-19 turut menghantar isyarat positif perkembangan ekonomi untuk tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Ekonomi Kementerian Kewangan Dr. Wan Farisan Wan Sulaiman, selain itu kerajaan juga perlu memberi perhatian kepada sektor yang dapat merancakkan pertumbuhan seperti sektor perkhidmatan. Sektor ini menyumbangkan sebanyak hampir 60% daripada keseluruhan ekonomi negara. Dan sektor ini diunjukkan untuk berkembang sebanyak 7% pada tahun 2021. Terutamanya antara sumbangan utama sektor ini adalah sektor borong dan runcit. Iaitu terbesar menghampiri 30% daripada keseluruhan sektor perkhidmatan. Dan subsektor ini dijangka untuk berkembang sebanyak 8.5% pada tahun 2021. Jelas beliau, disebabkan itu unjuran berkenaan berupaya dicapai dan tidak perlu disemak semula dalam tempoh terdekat. Semakan kali terakhir dilakukan oleh Bank Dunia serta 2 bank tempatan iaitu Maybank dan CIMB pada 5 Januari lalu. Pakej Bantuan Pelindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia PERMAI memastikan kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi dapat diperkukuh tak kala negara berdepan cabaran getih kesan daripada wabak pandemik COVID-19. PERMAI juga bukti komitmen berterusan kerajaan dalam mendepani cabaran sukar yang dihadapi negara dan rakyat ketika ini. Pengarah Institut Kajian Indonesia, Thailand, Singapura, Universiti Utara Malaysia UUM, Dr. Kamarul Azman Khamis berkata, pakej bernilai RM15 bilion itu bagi memastikan kesejahteraan dan kehidupan rakyat lebih terjamin. Baik, dalam memastikan kelestarian, dalam memastikan kebajikan rakyat dan masyarakat, di mana pada hari ini seluruh negara menghadapi musibah COVID-19. Di mana COVID-19 ini membantukan aktiviti-aktiviti di segi sektor pekerjaan, perniagaan, industri dan sebagainya. Kalau kita melihat baru-baru ini, insentif yang telah diberikan oleh kerajaan seperti moratoriumnya, insentif kepada orang muda dan sebagainya adalah langkah yang terbaik di dalam memastikan rakyat, masyarakat terpelihara. Beliau berkata demikian di Sintok, Kedah. Antara bantuan yang disediakan menerusi PERMAI termasuk lanjutan moratorium dan pengurangan ansuran bulanan. Ini termasuk bagi mangsa banjir, kumpulan B40, M40 dan perusahaan kecil dan sederhana PKS terkesan. Selain itu, moratorium dan kemudahan bayaran balik pinjaman pendidikan PTPTN dan MARA hingga 31 Mac antara yang ditawarkan. Selain itu, geran khas prihatin sebanyak RM650 juta dan skim mikrokredit berjumlah RM1 bilion. Sementara itu, penggiat industri pelancongan perlu memanfaatkan sebaiknya inisiatif pakej PERMAI dalam usaha menaikkan semula industri pelancongan negara. Walaupun bersifat sementara dan tidak menyeluruh, ia dilihat dapat membantu sebahagian penggiat industri meneruskan kelangsungan perniagaan mereka.
Untuk tour guides ataupun pemandu pelancong dan juga pemandu bas persiaran, mereka akan mendapat bantuan one-off RM500. Yang kedua, untuk pengusaha bas pelancongan ataupun bas persiaran, mereka boleh refinance bas mereka sebagai pinjaman semula di bawah skim rehabilitasi sewa bas. Nombor 3, untuk tour operator ataupun travel agent ataupun ejen pelancongan yang selama ini mempromosikan negara kita di seluruh dunia dengan dana kami sendiri sehingga dapat pengiktirafan destinasi Malaysia sebagai antara destinasi terkenal di dunia, akan mendapat diskaun 10% diskaun untuk bil elektrik. Pemain industri juga katanya harus memahami situasi semasa negara dan bersama-sama mencari kaedah terbaik bagi menghidupkan semula industri pelancongan negara. Hasrat merapatkan jurang pendigitalan antara negara-negara ASEAN mampu direalisasikan melalui kerjasama erat dan bersepadu. Jelas pakar geostrategis Profesor Madya Dr. Azmi Hassan, melalui Pelan Induk Digital ASEAN 2025, negara anggota ASEAN yang lebih maju dalam bidang digital perlu membantu negara anggota yang masih jauh ketinggalan dalam teknologi itu. Bantuan meliputi kewangan dan kepakaran teknologi berpotensi ke arah merealisasikan hasrat menjadikan rantau ini sebagai komuniti digital terkemuka dan blok ekonomi utama. Singapura berada di hadapan umpamanya, tapi negara seperti Laos, Kemboja dikatakan begitu jauh ketinggalan. Jadi kerjasama di mana negara yang maju ke hadapan, yang mempunyai kemampuan dalam perkara ini dapat membantu negara-negara ahli ASEAN yang lain. Jadi dalam hal ini kerjasama itu adalah amat penting kerana sebagai sebuah organisasi, sebuah negara yang maju dalam hal pendigitalan itu tidak boleh bergerak berseorangan. Beliau turut menyarankan agar pandemik COVID-19 dijadikan pemangkin ke arah pendigitalan sekaligus memperkukuh hubungan antara anggota ASEAN. Semalam, Pelan Induk Digital ASEAN ADM 2025 dilancarkan pada hari terakhir mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN yang julung kali diadakan secara maya dengan Kuala Lumpur sebagai tuan rumah. ADM 2025 menetapkan 8 matlamat keberhasilan. Antaranya mengutamakan usaha mempercepat pemulihan ASEAN daripada impak COVID-19, juga meningkatkan kualiti dan liputan infrastruktur jalur lebar mudah alih dan tetap pada masa sama menyediakan pasaran kompetitif dan mapan untuk pembekalan perkhidmatan digital. Ya, untuk perkembangan sukan, sahabat penyampai kita sudah bersedia dengan baik. Baik, Azam, teruskan dengan laporan sukan. Tandingan Aaron Chia Soh Woo Yik hanya selangkah lagi untuk rangkul kejuaraan. IOC perlu segera buat keputusan muktamad penganjuran Olimpik Tokyo 2020. Baik, terima kasih Ismail dan juga Hazel. Kita mulakan dengan kejohanan badminton Toyota Terbuka Thailand. Hanya selangkah lagi buat beregu lelaki negara Aaron Chia Soh Woo Yik untuk merangkul kejuaraan pertama bagi tahun 2021. Dan mereka berjaya melangkah ke perlawanan akhir selepas menyingkirkan pasangan India Satwik Saraj Rankireddy dan Chirag Shetty di separuh akhir petang tadi. Ini merupakan final pertama buat Aaron Woo Yik yang turun beraksi dalam kejohanan kedua Jelajah Dunia Super 1000 BWF di Bangkok musim ini. Turun sebagai pilihan ke-8, Aaron Woo Yik mempamer aksi cemerlang apabila menewaskan pasangan nombor 10 dunia itu dengan straight set 21-18, 21-18. Appreciative. What was a brilliant match to watch. A straight game win. Memang kita puas hati untuk tournament ni sebab kita kalah last week, kita kalah first round. So this week kita boleh cakap macam lepaskan apa yang
jadi last week kita come back stronger untuk this week. Aaron Wu Yi bakal berdepan tugas getir selepas dijadual berdepan pilihan ke-6 dari Taiwan, Li Yang Wai Chilin di pentas final esok. Kita sekarang memang ada yakin. Tapi sebelum ni kita pernah lawan dia head-to-head, tapi kita pas, kita salah. Tapi sekarang punya bola kita sudah yakin dengan permainan kita dan kita harap boleh bagi lawanan yang sengit bagi mereka. Beregu ranking ke-9 dunia itu tersingkir di pusingan pertama Yonex terbuka Thailand minggu lepas di tangan rakan senegara Goh Vishem Tan Wee Kiong. Namun selepas menewaskan beregu profesional negara itu pada aksi suku akhir semalam, Aaron Wu Yi berjaya meneruskan momentum tersebut di separuh akhir hari ini. Pencapaian itu bagaimanapun gagal diikuti beregu wanita Cho Mei Kwan Lee Meng Yan yang tupas di tangan pilihan keempat Kim So Young Kong Hee Young dari Korea Selatan straight set 21-17, 21-6. First set kami memang fight dengan diorang, tapi on the second set kami memang suka nak adjust itu angin dalam court yang banyak buat kami buat unforced error, so kami tidak dapat lawan dengan diorang. Kami punya kena improve on our power dengan fitness and the mentality. Ini sangat penting sebab kalau power yang lawan angin dengan tak ada lawan angin pun sangat important untuk control itu power. And then fitness juga sebab ini bukannya senang, semua yang top punya players ada datang tournament ini. So fitness dengan mentality kena ready dengan baik lah. Turut terkandas di separuh akhir adalah beregu campuran negara Hu Pangron, Chia Yisi yang tewas 21-9, 21-16 kepada pilihan keempat yang juga dari Korea Selatan, Seo Seong-jae, Che Yu-jung. Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa IOC perlu segera buat keputusan mengenai penganjuran Sukan Olimpik Tokyo 2020 selepas terdapat kabar angin mengenai pembatalannya susulan pandemik COVID-19 yang terus membelenggu dunia. Bekas Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Seri Zulkifli Ambung berpendapat IOC perlu segera mengadakan perbincangan dengan kerajaan Jepun dan membuat satu keputusan yang muktamad. Menurutnya, ia penting agar semua pihak tidak tertunggu-tunggu memandangkan masa yang semakin suntuk. Dalam masa sama, beliau memahami ketegasan Perdana Menteri Jepun Yoshihide Suga yang mahu meneruskannya kerana telah melakukan persiapan dan banyak kos telah dikeluarkan. Semalam, Suga menafikan laporan bahawa tamasya itu akan dibatalkan dan terus komited untuk menganjurkannya. Pendirian Suga turut mendapat sokongan Presiden IOC sendiri, Thomas Bach, yang berpendapat Jepun telah bersedia. Sukan Olimpik Tokyo sepatutnya berlangsung tahun lalu, namun disebabkan COVID-19, tamasya 4 tahun sekali itu terpaksa ditunda ke Julai 2021, tetapi disebabkan situasi penularan yang belum reda, isu penganjurannya sekali lagi menimbulkan tanda tanya. Bekas pesilat kebangsaan Zakri Ibrahim memohon Kementerian Belia dan Sukan KBS untuk mempertimbang mewujudkan skim pensyen khas kepada atlet pesilat yang pernah menyertai kejuaraan silat dunia. Ini sebagai langkah menjaga kebajikan para atlet yang mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Perkara itu disuarakannya berikutan situasi pandemik COVID-19 yang dilihat semakin meruncing, kini turut memberi kesan buruk kepada bekas atlet pesilat. Zakri menyuarakan cadangan itu memandangkan dirinya sendiri baru pulih daripada kecederaan kemalangan jalan raya yang dihadapi pada 2019. Bekas atlet berusia 53 tahun itu yang hanya dapat bekerja semula pada Oktober tahun lalu terjejas dalam banyak perkara berikutan kekangan keupayaan diri yang menyebabkan gaji dan alaun pekerjaannya dipotong lebih 30%. Mintalah yang menteri-menteri yang bertanggungjawab tu dapatlah mendengar rintihan salah satu saya bekas atlet negara yang telah sumar pada negara. Saya rayu sangat. Saya dah mengadu ni pada Yakib. Yakib pun dah bantu saya. Bukan saya kata tidak bantu. Yakib bantu, tetapi mereka ada dia punya hak dia.
Beliau ditemui pemberita pada sidang media yang berlangsung di Wisma Gayung di Ibu Negara petang tadi. Zakri sebelum ini pernah memenangi pingat emas dalam kejuaraan silat dunia pada tahun 2000 dengan Malaysia menduduki tempat ketiga keseluruhan pada kejohanan yang disertai sebanyak 38 buah negara itu. Aplikasi secara maya telah menjadi norma baharu dalam aspek modul latihan bagi para atlet dan jurulatih negara sejak pandemik COVID-19 melanda negara hampir setahun yang lalu. Pelumba motosikal negara Muhammad Syarul Izwan Syaril akui situasi ini membimbangkannya. Jelas pelumba pasukan ZK Racing itu, dia perlu menjalani latihan secara fizikal berbanding secara maya dalam usaha meningkatkan kekuatan otot dan keserasian bersama jentera. Ketika ini, pelumba berusia 17 tahun itu dalam persiapan menghadapi dua perlumbaan tahun ini, iaitu Asian Talent Cup pada 28 Mac depan dan European Talent Cup pada 25 April. Saya kena kuatkan lagi masa-masa saya dan saya punya kardio dan saya punya VO2 max dan saya kena lebih berani dan untuk lawan dengan dorang. Menurut Syarul Izwan, latihan secara fizikal adalah penting bagi seseorang pelumba motosikal kerana ia akan meningkatkan lagi keyakinan apabila turun beraksi pada perlumbaan sebenar. Dia turut menjelaskan sasarannya ketika ini ialah memperbaiki pencapaian tahun lalu dengan menduduki kelompok 10 pelumba terbaik keseluruhan dalam Asian Talent Cup 2021. Pemilik Kelantan FC Norizam Tukiman menyifatkan pertemuannya dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Liga Bola Sepak Malaysia MFL membuahkan hasil positif. Beliau juga dikenali sebagai Zam Saham berkata pertemuan yang berlangsung di Wisma FAM itu turut berjaya menjawab isu-isu berbangkit yang pernah disuarakannya sebelum ini. Menurut Norizam, fokus utama perbincangan yang berlangsung lebih 1 jam itu banyak menyentuh tentang perjanjian yang terbentuk dengan pengurusan terdahulu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA. Beliau yakin hasil perbincangan berkenaan bakal membawa kebaikan kepada pasukan Kelantan FC. Sementara itu, FAM pula berharap sesi perbincangan berkenaan berjaya menyelesaikan isu yang membabitkan Kelantan FC dengan Badan Pengelola Liga Malaysia MFL. Pertemuan semalam dihadiri Timbalan Presiden FAM Datuk Muhammad Yusof Mahdi, Naib Presiden FAM merangkap Ketua Pegawai Eksekutif MFL Datuk Abdul Ghani Hassan, Setiausaha Agung FAM Stuart Ramalingam serta Norizam sendiri yang turut ditemani wakil dari KAFA Ahmad Muzakir Hamid. Nampaknya itu sahaja perkembangan sukan untuk malam ini. Seterusnya, berita perdana diteruskan dengan segmen Step bersama dengan Ismail dan Hazel. Silakan. Seorang pemilik kafe di Indonesia nekat meneruskan operasi perniagaan biarpun dilanda banjir. Video TikTok ini memaparkan kafe berkenaan dibuka ketika air banjir berada pada paras lutut. Menjelang petang, kafe ini menjadi tumpuan ramai. Mereka bukan sahaja datang untuk membeli makanan, malah turut bersantai di kafe ini. Sekumpulan lelaki juga dilihat bermain bola. Video ini pula wajar dijadikan pengajaran untuk kita semua. Seorang lelaki hilang barang peribadi ketika sedang leka mengisi tayar angin di sebuah stesen minyak. Rakaman CCTV menunjukkan seorang pencuri dengan selamba mengambil barang milik mangsa menerusi cermin kereta yang terbuka luas. Pastikan anda menutup tingkap dan mengunci kereta apabila mengisi angin tayar. Seorang lelaki di United Kingdom rugi lebih 300 pound sterling selepas membawa anjing kesayangannya ke klinik haiwan untuk diperiksa. Anjing bernama Billy dilihat berjalan terhenjut-henjut seperti patah kaki. Bimbang dengan keadaan Billy, Russell Jones membawanya berjumpa doktor haiwan. Namun selepas diperiksa, doktor mengesahkan Billy tidak mengalami sebarang kecederaan. Ketika itu baru mereka sedar Billy sebenarnya mengajuk Russell yang berjalan terenjut-enjut akibat kemalangan.
Ya, dalam perkongsian Be Diva, kisah pengorbanan seorang ibu yang sanggup melakukan apa sahaja demi keluarga. Telefilm terbaru itu akan ditayangkan di panggung RTM pada malam ini. Telefilm Desir Ombak di Hati Bonda dijangka mampu memberi pengajaran berguna sekaligus memberi impak dalam kehidupan harian, terutama golongan keluarga nelayan. Pelakon senior Azri Iskandar berkata kekuatan telefilm ini terletak kepada jalan cerita itu sendiri serta sinematografi yang berlatarkan kampung nelayan. Cerita ni sebenarnya kisah sebuah kehidupan keluarga nelayan yang diketuai oleh imah yang tabah, yang cekal, yang kuat semangat dia untuk teruskan kehidupan. Kerjasama dengan pelakon yang bagus, dengan pengarah, lepas tu sinematografi yang menarik, yang penonton pun boleh lihat pantai, kan, keluarga perkampungan nelayan. Ingat sakit ayah ni boleh berubat dengan bunuh. Drama arahan Rusdi Ramli ini juga turut dilakonkan oleh Diana Rosa, Amiza Adnan, Fazli Daniel dan Talha Harith. Cerita ni cerita sedih. Mestilah ada nangis, kan, so standby tisu. Setiap cerita yang berat macam ni mesti ada pengajaran ending dia, kan. Kalau tak, cerita tu akan jadi kosong. Cerita ni ada pengajaran dan ada konflik, terlalu banyak konflik, dan saya rasa cerita ni sangat bagus untuk tengok satu family. Kau ada apa masalah pun, kau cakaplah dengan aku, Man. Telefilm Desir Ombak di Hati Bonda bakal menemui penonton malam ini di TV1 sejurus selepas berita perdana. Ya, dengan itu berita perdana edisi 23 Januari 2021 berakhir di sini. Terus berwaspada kerana COVID-19 kini berada dalam komuniti kita. Sentiasa patuh SOP dan amalkan norma baharu. Pastikan imbas My Sejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.